Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast with Ricardo and Ken from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Minuman Botani. Formulasi terkini diperkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat Minuman Botani sesuai untuk seisi keluarga mentua anda dan keluarga anda. The price for Zat is RM35 per bottle. Dapatkan diskaun sebanyak RM2 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out. Ya betul, boleh layari laman web mereka di www.malaster.com.my untuk membeli juga, ataupun ikuti mereka di FB atau IG @zat.sehat. Boleh juga order melalui WhatsApp 017 512 3401. Pakis Kihoi. Yo, assalamualaikum people. Saya Ricardo Dan saya Faisal. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Oh, ongkol sejak minum itu Zat punya minuman macam makin kuat. Wow. Suara siapa tuh? Ongkol, pasal ini kamu orang punya podcast ongkol itu ambil itu Zat apa nama itu tadi? Zat Minuman Botani formulasi terkini. Makin kuat ongkol sekarang. Nah guys, Tapi kalau alkohol makan lebih itu bahaya, itu bini kau di rumah. Mesti ada dia punya syarat-syarat. Syarat-syarat dia setiap malam Jumat saja itu alkohol. Malu pula sih. aduh jangan. Oh, ladies and gentlemen, bertemu kita di season 13 episode yang ke-12 terakhir sebelum kita masuk ke season 14. Everyone, I want to tell you guys what is happening right now. Kita ada special guest daripada Sabah juga. Tapi dia ni Sangat-sangat famous. betul. Dia ni selalu di TV, selalu di radio. Tak ada lah. Oh, kau dah tu longkeng kan kau? Kita Siap sebelum mana 14 season sudah? Ya, 14 Terlampau juga kamu ni bah. Bagi-bagilah bah orang lain juga. ambillah 5 season. Kita bersama dengan Farish Aziz. Hai guys, hello. Assalamualaikum bro. Welcome to the studio bro. Thank you very much. Studio What a kita orang. studio. Yeah bro. Welcome to the podcast lah. Welcome to the podcast lah bro. Thank you for inviting me Kado. Walaupun saya rasa mau 2 tahun sudah kau invite saya. Mesti tidak dapat bro. Week ni tidak boleh. Tidak di sini di KL. Busy betul lah kan Bro, Betul, aku tahu ni kenapa kau dapat. Mesti Kenapa? ada something. Mungkin kau dah free dari sesuatu lah. Alamak. Tapi yang kita cerita tu, kita mau cerita Farish Aziz. Welcome to the studio, to the podcast, to Kinabalu Podcast. Farish ni berasal dari mana ni? Okay, Betul-betul. typical orang Kota Kinabalu. Kau lahir di mana? Queen Elizabeth Hospital Kota Kinabalu. Saya Kau memang keke lah bro. orang KK, born and bred budak KK. bandar lah, bandar. Indah juga bandar sebab saya membesar di beberapa tempat di KK ni, bukan di KK. Saya pernah di Kampung Ketiau Putatan masa saya kecil-kecil. Saya pernah di Kampung Likas, my grandmother side. Saya pernah di Kampung Ganang juga di Petagas. Alright. So Petagas. bukanlah di KK di Central KK. Center Point enggak, bukan. Center point. Bukan. CP tiba-tiba lahir terus di sana. Membesar di CP. Ya. So memang, tapi yalah, Kota Kinabalu adalah daerah saya lah, wakili ketika bermain bola dulu. Oh iya, kira ada orang dia boleh main bola Boleh lah. Kira dia ni player bola lah. Player bola, Bukan player yang satu lah. Semua setia kepada yang satu. Alhamdulillah. Apa? Ada ujung. Lain senyuman tu. So Farish, kau daripada KK. Kau Ya, memang betul. KKrians lah orang bilang. Betul. Banyak ni DM orang masa kita post kita punya ini kan, yang kami kan panggil kau. Banyak orang tanya, Farish ni apa ni, Pakistan ke apa? Okay. Apa bangsa kau ni? Saya campur. My father side is Pakistan Dusun. Oh seriously? Iya betul. Wow. Tengok sini kejap. Ada tak saja. Alright. Itu yang tadi tu Okay. Haratul rambut saja blond, hati tetap dusun. I see. Okay. My mom side is Brunei Suluk. Okay. So sampul-sampul lah. So Sampul. kalau kau tulis kau dia kau macam bangsa apa, kau tulis sana macam mana kau cakap? Saya taruh kalau di Lalunya surat beranak Brunei. Brunei. Betul. Okay. IC.
IC 12 mana juga dia? 12 lah. 12 juga. 12. Kau fikirkan Brunei punya. Bukan belum. Nanti kalau Prince Martin jemput mungkin lah minta referendum. Tapi ya, so saya memang born and bred KK, lepas tu membesar semua di KK. Alright. Cuma ramai yang orang confuse bila saya appear di TV di KL, orang ingat saya orang Johor lah, orang Perak lah. I see. Tapi sebenarnya tidak, memang saya. And then muka saya bukan tipikal Sabahan kali ya. Itu tipikal Sabah, betul. Yeah, so mungkin itulah sedikit sebanyak, tapi memang orang KK lah. Oh, Tapi alhamdulillah. sebenarnya saya pun dulu saya fikir Faris ni memang bukan orang Sabah. Saya tahu Faris ni orang Sabah apabila Kado bagi tahu. Oh. Dia Sabah ni bro, biar betul saya bilang. Sebab logat tu kan macam Sudah semenanjung habis lah. kalau bercakap Sabah pun dia buat-buat ni macam tu bah. Macam saya punya Sabah lebih buat macam daripada saya Semenanjung. Ya, macam Dia gitu. tak betul awak ni. Wah. Oh, okey. So, kamu yang tanya-tanya tu terjawab sudah. Faris Aziz sudah berkahwin. Even betul, itu pun betul. Even sampai sekarang kan, kalau komen-komen orang kan masih juga ada, oh dia ni orang Sabah pula, padahal saya sudah berapa tahun sudah in this industry, masih juga sampai sekarang orang baru tahu. Kan, aku rasa one of the person yang kami pernah temu ramah Fikri Bakar. Oh Fikri, ya. Fikri pun selalu kena begitu juga, padahal dia orang Sabah je. Itu pun saya tahu dari Kado juga. Ya. Oh rupanya orang Sabah. Kado ni ada orang dalam kan ni, dia tahu semua orang. Kado ni kan bagi macam kalau kami bertiga ni kami anggap Kado ni dictionary. Oh, gitu, Dia everything dia. Wikipedia, Ya, betul ya, itu sebenarnya. Sebenarnya bukan apa. Sebenarnya kita tukar tajuk lah. Faris, aku kenal kau. Aku mau cerita Zal. Aku kenal Faris sudah lama. Masa aku nyanyi-nyanyi yang buangan dulu lah di KL. Jangan cakap buangan Pak. Oh ni. Masa di KL dulu, masa menyanyi lagi one of the label record di sana lah. Betul. So adalah kami beberapa ni tu tiba-tiba nampak dia orang, Ricardo tu Faris Aziz tu dia orang Sabah tu. Masa tu kami signing autograph sama-sama dia datang. Betul. Masa tu Durian Runtuh. Betul. Oh. Durian Runtuh tu sangat famous di Entero TV lah last time. 2006-2007 tu. Rancangan television. Ya. Oh. Durian Runtuh dan 2006-2007. Betul Kado. 2006. Aku rasa rating Durian 7 masa tu one of the best rating masa tu zaman tu keluar. Dia zaman tu bukan pakai rating sebab rating TV is one thing, tapi zaman tu zaman buat duit untuk TV station. Kau ingat masa zaman AF kan? Yes. So bila orang undi, itulah dia orang buat duit. Tapi bila Durian Runtuh selama 6 bulan ke 1 tahun Durian Runtuh berlangsung, rancangan tu lah yang make lots of money untuk the station. Boleh sebut? Boleh. Untuk Astro. Ya, masa tu. Pasal setiap kali message 50 sen, bayangkan kan? Ya. And then Durian Runtuh tu konsep dia is a game show. Kau perlu jawab soalan. Apakah benda di sebelah saya? Diorang kasih kabur-kabur benda di sebelah saya. You have to call atau message untuk dapatkan RM1,000 contoh dia begitu. Umur kau masa tu berapa bro? 22. Okay, macam mana kau jump itu, macam mana kau ni boleh jadi talent? Adakah kau punya background kau ambil dulu di masa kau study ke? Macam mana? Saya betul-betul percaya dengan orang bilang itu ungkapan rezeki tidak salah alamat. Typical tapi very good. Betul, typical tapi betul bilang. Saya fikir balik perjalanan apa saya buat, like betul lah, macam yang if your rezeki is your rezeki kan. Saya as I mentioned earlier, saya membesar born and bred Kota Kinabalu sampai umur saya 18, 19, 20. Saya move to KL umur 21. Why? With family or what? No, just me alone, because saya buat saya punya final year, saya pergi belajar di Unitar, Universiti Tun Abdul Razak. So saya did my final year in KL. Sebab masa tu universiti saya panggil untuk saya main bola Liga Universiti. Selcom League masa tu. Sebab before that I play for Sabah Reserve League kan. Kau main bola dulu. Betul. So maksudnya kau bola. So maksudnya kau main MSSM kan dulu? Saya mula main under 14 untuk Sabah Piala Nike di KL, and then 3 tahun saya main Piala Melo under 19, bawah 19. Tahun 2000 2001. 2001 main MSSM, and then 2005 saya Liga Simpanan Sabah. Maksudnya kau memang ada background. Kau memang football head lah. And kembali kepada soalan tadi, kau bilang macam memang kau background broadcasting apa? Tiada langsung bro. Zaman sekolah dulu memang di Padang saya, memang yang jenis hitam lah. Memang orang sukan lah. Betul. Macam mana kau boleh fluent dalam bahasa Semenanjung? Saya pun dah tahu. Itulah orang bilang macam kadang-kadang kalau banyak tengok Upin Ipin ke apa dulu? Mungkin suka tengok drama Melayu dulu. Kalau zaman kita 90s apa? Ikut tengok Spectra. TV 1, 2, 3. Keluarga Ria. Betul.
Kuis Perdana Ria Ya, kan, betul. Aduh. Jam tangan Likon. Anda telah memenangi Sutas Jam Tangan Likon. Okay, so 2025 2025 tahun depan. Macam mana kau Awalnya pindah tu. at first? Macam mana kau boleh pindah ke sana? Diorang ada buat audition or something? So 2005 saya pindah pergi KL sebab saya main Liga University. Okay. Unitar panggil saya. Okay. So I stay in KL and kasih habis saya punya pelajaran di KL, exam saya. And then I part time kerja di KL di Petroscience, di ada few others lah, cari makan kan bro. Okay. Then one of my friend, kawan saya tanya, Farish, dia bilang, kau minat kah? Dia bilang casting. Apa lagi casting ni? Oh, kira diajak lah. Dia bawa saya casting. Okay. Kita mana lah tahu casting apa benda casting yang ni tahulah kan. Betul. Itu casting. Pancing. Casting bilang, casting tu apa? Awak pergi agensi, bagi awak punya profile, dia bilang gitu. Lepas tu dia bilang, nanti kalau ada job dorang panggil lah. Okay. So saya ikut dia. Okay, ini Astro lah masa ni? Bukan lagi bukan. Farish ni sebagai Farish. Okay. Kawan-kawan saya di universiti, diorang ni biasalah yang kau tahu lah di KL kan yang mau pergi hantar profile diorang, pergi agensi dan sebagainya. Saya masa tu main bola. So saya bilang okay lah, ada bayar kan ni, saya bilang. Kalau kau dapat job kena bayar lah. Okay lah, saya bilang nothing tulus pun. Pergi. Try lah. Saya pergi, saya hantar saya punya profile first day World Cup 2006. Okay. Masa tu Zidane betul zaman France. tu. Tapi sebelum tu lah 3 bulan sebelum saya pergi. Terus itu agensi tanya, Farish, kamu pandai main bola? Bilang. Bilang apa soalan kau ni lah kan? Soalan bonus. Boleh bilang, ini bola, cuba jagal. Saya jagal bola. Okay, dia bilang, besok shooting. Dia bilang, senangnya kehidupan dia bilang, dapat shooting apa? Dia bilang, iklan Maxis. Dia bilang, payment kamu 1,000. Dia bilang untuk World Cup. Masa tu wow. Masa tu 1,000 student. Aku rasa sekarang masih okay, masih 1,000 masih okey lah, masih banyak lah. Okay. Lepas tu kawan saya yang bawa saya casting tu, dia cakap, Farish, kau kurang ajar kan? Kenapa? Dia bilang, aku sudah 6 bulan pergi casting, belum dapat satu job pun. Macam satu kali kau dapat hari pertama terus dapat. Kena potong dia. Betul, kena sailang. Adakah sebab kau dorang tu nak pandai jagal ke apa? Again saya cakap rezeki tidak salah. Betul. Kan? Saya datang first casting terus kena suruh main bola. Memang yang pemain bola. Dia orang bukan pemain bola bro. Okay. Ya. So okay. Rezeki di situ, terus buat the iklan. Selang beberapa hari atau seminggu 2 minggu, same agency call me. You minat untuk jadi ini? Dia bilang extra for an iklan Shura 2006. It's a product Shura. Okay, but of course, betul. Of course. Sampai sekarang masih ada. Betul. The main actress and actor for that iklan was Awal Ashari and Izlin. Saya budak-budak. Saya budak-budak yang di belakang tukang hype-hype diorang, best friend diorang. Okay. So pergi buat, and then dalam gitu okay lah, habis lah sudah kan. And then Awal call me few days later, bilang, kau minat Farish, you pandai hosting? Dia bilang, hosting dah pernah Awal lah. Ashari call kau? Iya. Macam mana dia kenal kau masa tu? Dia ambil number daripada dari agency. And then kebetulan dia bilang Astro tengah cari talent. Okay. Saya tak tahu dia mau try saya ke apa kan. Tapi tapi good friend. Okay. So lepas tu macam okay lah, whatever lah. Lepas tu terus kita okay. Alright. So, lepas tu okay, dia bilang Astro tengah cari talent. Dia bilang mau cari host. Dia bilang kalau kau mau kau pergilah, di Astro ada buat uji bakat. Dia bilang okay lah, ayo pergilah. Saya pergi Hari Belia 2006 di Bukit Jalil. Saya pergi. Producer saya masa tu lah, bukan producer lah, time tu belum producer, Arwah Azian Al-Fatihah. Dia antara yang backbone lah kepada saya in this industry. Dia meninggal few years ago. Dia interview dan casting saya. Bilang, kamu pernah hosting kan? I bilang, I don't know anything about hosting. This is my first time. Hosting pun tidak tahu. So dia bagi saya satu skrip. Dia bilang, okay, kamu hafal sikit-sikit, and then you go in front of the camera and cakap macam as if ni. Itulah Durian Runtuh punya uji bakat 2006. Saya tidak tahu masa tu. Masa kau pergi tu ramai kan pergi? Ramai. Budak AF sejak yang baru habis AF masa tu 20 orang pergi, and then open audition dekat 200 lebih orang. Punya ramai. Like all over Malaysia lah. Betul yang datang. Pasal dia open audition di Carnival Belia masa tu 2006 di Bukit Jalil Stadium. So saya pergi, saya buatlah. Bro, kalau kau tengok itu casting punya video, posting tu, kalau kau nampak sekarang kan, kau macam yang dia ni pakai orang dalam ke apa? Sebab memang teruk. Memang teruk. Saya pun rasa memang tak dapat lah dia apa aku cakap ni kan. Tapi my producer tu lepas tu dia kisah tahu aku. Saya lah bila sudah dapat dia kisah tahu, Farish, kau tahu kenapa saya ambil kau? Kenapa? Dia bilang macam
because we see something in you, dia bilang, but we also understand that this is your first time, dia bilang. So saya ingat lepas saya buat casting pertama tu, dia bawa saya jalan satu Bukit Jalil tu, jalan kaki dulu kami pergi tengok booth-booth lain. Dia bukan try kau lah. Bukan booth-booth lain. Alright. Mungkin juga lah, dah tahu lah kan. Allah. Sikit-sikit try ya. Okay. So lepas tu dia bilang, okay Farish, dia bilang, nanti apa-apa kami call kau lah, dia bilang. So tiada lah ni, saya bilang kan. So balik rumah apa semua, selang 2-3 hari dia call, okay, we would like to offer you, tapi because this is your first time, you kena datang pergi Astro every day to for practice, training. Test run lah. Test run every day. Bayangkan masa tu saya tengah kerja di Petroscience sebagai, Itu sudah habis belajar lah. tengah ini practical. Saya practical di Petroscience. Saya kena pergi Astro Petroscience satu hari, and then Astro malam. Lepas tu pagi dulu naik LRT apa semua. Saya tinggal di Kelana Jaya. So itulah rutin saya 3 bulan. Kau tinggal sama siapa waktu tu? Kawan-kawan, budak-budak Sabah, budak-budak KL, student lah. Satu rumah apa mengampai ni? Single story. 11 orang kami orang. Student. So pagi 11 siang practical. So rutin saya 6 pagi saya sudah naik LRT daripada Kelana Jaya pergi KLCC. Baru di Singapore MRT. KL pun ada sekarang. LRT dari Kelana Jaya pergi Petroscience, start kerja 9 sampai 6 petang. Terus saya pergi Astro Bukit Jalil malam 9, 3 jam practice sampai tengah malam, balik rumah. Rutin saya setiap sampai sebulan rumah terus buff. Memang. Itu kalau orang tanya pasal perseverance, pasal apa kau ingat pengorbanan dan sebagainya, saya always ingat tu. I see. Dengan tiada duit time tu, budak-budak student kan, kau ngam-ngam saya, okay ini boleh minggu ada RM10, ini bikin tambang ini kan. So how your parents masa tu? Diorang supportive lah tu. Diorang dah tahu. Diorang dah tahu kau buat siap? Tak. My mom jenis for information, saya tiada dad. My dad pass away daripada kecil. So I only live my mom lah masa tu support, and my grandma. And then diorang, and then saya bila pindah KL, I made this habit yang saya tidak mau minta duit daripada dorang. So saya try lah. Tapi pandai je telefon. Cuba antar lu sikit. Tapi saya try. Sampit sudah ni, okay. So the way saya dapatkan duit pocket zaman di KL, zaman-zaman tu is dengan bermain bola Friday night futsal, and we always win. Menang satu tim dapat 500, bagi-bagilah kami dapatlah RM50, RM40. Tengok berapa yang datang lah untuk seminggu. Kalau boleh saya mesti kau harap satu 5 orang sudah datang. Betul. Tapi mati juga main time tu. Tapi tu time tu fit. So okay, no problem. Itulah the way I earn, and then casting ni dapat iklan, gitulah. And then Petroscience pun dulu dia orang bayar juga some fee lah for you. And then hold on. Kau punya syura masa tu sudah keluar kah? Sudah keluar time tu. What your mom said? Dia orang tak nampak. Dia orang first time nampak saya di TV was Durian Runtuh, and I only told them live pukul 12 tengah malam. Saya kasih tahu dia orang petang tu, malam ni tengok TV Astro Ria, saya bilang pukul 12. Kenapa dia bilang tengok saya bilang. Jadi terkejut lah. Ya, dia nampak je lah. Iya. Macam, saya ingat my arwah grandma yang macam yang, apa hal ni? Kenapa kau dia bilang? Yalah hairan lah dia bilang. Wow bro. So itu live macam betul yang ini. Anak aku kan ni. And then you remember gak dulu at 15 kan? Ada chatting tu kan? Ya betul. Ramai lah kawan-kawan. Betul ke tidak ni? Si Farish tadi. They call you Farish daripada dulu? Iya. Farish. Ya. So macam yang that was the first time lah. 5 June 2006. That was my first time. Remember? Ingat lah. For how long you been with the Durian Runtuh that time? Berapa season? Durian Runtuh. Okay, ini cerita Durian Runtuh. Durian Runtuh dia selama 6 bulan, daripada mid 2006 sampai hujung tahun 2006 dia rebrand pergi Fulus Mania. Another 1 year sebelum Mufti keluar fatwa haram judi. Fulus masih kau kan? Fulus Mania masih kau? Masih saya. Masih juga. Cuma rebrand. Masa tu kenapa? Mufti keluar fatwa semua rancangan yang berunsurkan jawab dapat duit di yang TV. melibatkan duit lah. Sebab makin banyak di Astro ada, TV Media Prima ada, semua sebab ada. Sebab main SMS sudah masukkan. Jadi orang semakin banyak main-main apa semua, terus keluar fatwa dia judi. Jadi tutup bungkus. Masih baik. Tapi sebenarnya I'm thankful for my show Durian Runtuh and my first time. Sebab ramai yang tanya, "Ui, kau terus first show kau live dia bilang. Orang semua selalu recording. Ya, pre-record. Ada pro and cons dia. Ada orang yang terus dia macam buat begitu macam saya lah kan. Saya punya kepakaran is live show.
bila saya pergi recording show, saya susah, struggle. Tapi actually bila kau start dengan live show ni, sebenarnya kau terus high rank lah, senang lah. Radio station, TV station akan macam yang Farish boleh buat live show gitu. Don't respect kau ni live show. Senang macam yang you can control your emotion and all. Tapi saya struggle bila recording show. Kenapa? Kenapa pula? Okay, sebab kita biasa live. Live ni, bila kau live, apa-apa kau cakap, habis di situ, habis terus. Okay, live, next. Bila recording, kau salah, ulang balik. Vibes sudah bertukar. Pandai bertukar-tukar. Betul. You can hafal script. Live show ni, you sekali jalan. You hafal, tapi sekali jalan. After that, kau masih ada show apa tu? Okay, itulah rezeki saya. Saya rasa I'm lucky enough lah kan, misalkan dalam berapa tahun saya berkecimpung dalam broadcasting, saya selalu rezeki tu Allah bagilah. Tidak putus. Bila saya buat Durian Runtuh, saya juga kena offer oleh Astro untuk buat travelog Ronda 360 darjah. Yes. There was Astro punya own first travelog. Ini 2007 sampai 2009-10 begitu. So kau travel ni? I travel, tapi all over Malaysia lah. That's Malaysia. also how it sparked my travelling punya journey dan curiosity, dan saya suka to travel because of that show. Yeah, I mean everybody follows Farish Putisi tau. Farish memang selalu, kadang-kadang saya tengok sial lah, dia di Korea pun. Di Korea dia. Saya suka. Betul. Tengok di England, di UK, stuff like that. Aku macam yang tadi travel tu di Malaysia je apa ya? Ronda 360 darjah tu, it's under Tourism Malaysia. All states. So saya manage to travel seluruh Malaysia because of that show. And kami pernah overseas 2 kali saja for that show, was to Cambodia sama pergi Tokyo sekali. Satu lagi soalan. Jadi payment dia berapa? Time tu enggak bro, enggak banyak. Saya boleh cerita. Saya very straightforward kasih tahu gaji berapa. Zaman tu Durian Runtuh bayar saya RM250 per show. Per show. What? Tinggi ke tu rendah? Rendah lah. Okay, rendah. Tapi per show berapa tu? Tahun 2006. Memang paling rendah lah zaman tu. Budak-budak I think yalah. Betul. Budak-budak AF ke Durian Runtuh ni dia ada 45 host kan, rotate kan. Budak-budak AF yang lain diorang Farah 500 satu episod. Saya 250. Tapi saya punya episode almost every day. So seminggu saya boleh dapat RM1,750 seminggu. Time tu okey lah, alhamdulillah. Okey lah tu, for Durian Runtuh. And good exposure lah untuk Farish waktu tu. So saya rasa untuk tahun 2006, 2007 tu, first 2 tahun saya tu, average saya punya hosting fee was RM250 ke RM500. Ya, tapi every day. Lepas untuk Durian Runtuh lah, untuk Durian Runtuh. Orang kenal kan hari-hari keluar kan. Betul. Melekat pada mata tu. Yalah. Farish. Lagi pun zaman tu mana kau boleh pick and memilih-milih kan. Kau just macam yang this is satu kau punya rezeki, nombor 2 kau on air setiap hari. Membina nama masa tu kan. Menapak baru menapak. Before we take a short break, how do you, macam mana kau berdepan dengan kamera at first? Okay, good question. Sangat good question. Sebab tadi kau tanya saya, kau bilang kau nak kasih tahu mamak kau nak kasih tahu family kau sampai sebelum tu kan. Bukan saja dia orang housemate saya di rumah pun saya tak kasih tahu. Saya tak kasih tahu. Saya satu bilik sama, saya ingat lagi, Arwah Erman, si Sam, si Kudil, saya 4 orang kan. Ini Sabahan dan Sabahan. Budak Labuan, budak Ladatu, Arwah Erman budak Labuan 2 orang. Dan saya taruh di dinding kami. Kalau kamu di studio ni, kamu bayangkanlah kami di studio sekarang ni ada dinding ni. Saya taruh manila card. Saya tulis semua point saya. Point-point yang saya cakap. Selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu tu, saya biar di situ. Saya akan bercakap sendiri di depan di bilik. Tengok itu point-point. Di kiri, kanan semua saya taruh manila card. So my friend thought that it was my presentation assignment. Tapi yang sharp sikit, dia orang tahu lah apa lagi assignment kau. Habis sudah kita ni, sekarang praktikal. Dia orang tidak tahu, semua tidak tahu. 3-4 hari sebelum live show, saya pasang Astro di rumah tu. Malam ni kamu kumpul di depan, kamu tengok pukul 12. Dia orang dah tahu? Dah tahu. Kira lepas tu baru dia orang tahu. So kembali kepada question Kada tadi, macam mana kau ni kan. Satu, because I practice every day in Astro. Nombor 2, because of that thing di bilik saya tu, di Kelana Jaya, rumah nombor 17. KJ. Sebab bila saya di live sebenar, saya terbayang itulah, this is what I'm looking for. Because rather than kau mau try something luar biasa bagus, kau be safe. Because your first live show, kau tak mau buat
Yang kau mau F up lah bah. Betul. Kan? Betul. Fucked up lah. Nama fucked up lah. Alright, faham. Boleh mau okay, ha? Boleh. Lain bah. Boleh. Saya orang radio bah, tidak biasa. Betul. Kena surat MC nanti. But anyway, macam tu mau kawal di podcast konten. Macam kenapa ni? But anyway, kita kena take a short break. We're gonna cut you. Tapi aku ada banyak soalan-soalan panas ni. Sebab tak tahu apa cerita dia sama Sabah AFC ni. We don't know. But apa kaitannya dengan Sabah AFC? Aku selalu intrik kenapa di video dia ni ada dia. Okay. Apa? Kita cerita lebih lanjut lepas Kenapa ini. tiada Kinabalu podcast? Ada dia. Lambat bah. Lambat. We're gonna take a short break. Of course, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh Zat Minuman Botani formulasi terkini. Diperkayakan dengan pelbagai khasiat. Zat Minuman Botani pasti akan membantu anda kekal aktif dan meningkatkan kecergasan dalam melakukan rutin harian anda. Zat Minuman Botani sesuai untuk sisi keluarga kamu, mentua, ex kamu, semualah. The price for Zat adalah RM35 per botol. Dapatkan diskaun sebanyak RM2 setiap pembelian dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out. Iya, dan layari laman mereka di www.mylester.com.my untuk membeli sekarang, dan ikuti juga mereka di FB atau IG @zat.sehat, dan boleh WhatsApp melalui 0175123401. Relax boy. Relax. Urut. Sorry. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selepas ini. Yes, Zat. Hai, saya Ahmad Sabah. Jangan lupa dengarkan Kinabalu Podcast nomor 1 di Sabah.